Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan tingkatan 4. Bab 2. Apa peranan kerajaan dalam aspek guna tenaga? Jom kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan guna tenaga? Definisi guna tenaga ialah tenaga buruh yang terlibat dalam sesuatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Sekiranya guna tenaga penuh dapat dicapai, maka pekerja boleh memperolehi pendapatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam meneruskan kehidupan. Sebab kalau tak ada kerja, macam mana nak dapat pendapatan? Jika sebaliknya, maka wujudlah pengangguran. Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu pengangguran. Tahukah anda pengangguran terbahagi kepada 4? Iaitu pengangguran bermusim, pengangguran kitaran, pengangguran struktur dan pengangguran teknologi. Kalau tak ada kerja, akan dapati penganggur. Pengangguran tersebut terbahagi kepada 4. Mari kita lihat apakah 4 pengangguran tersebut. Baik, yang pertama iaitu pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim ini berlaku apabila seseorang pekerja yang bekerja dalam jangka masa pendek setiap tahun. Apabila pekerjaan telah tamat, mereka terpaksa mencari pekerjaan lain. Okey. Berlaku pada masa-masa tertentu sahaja dan cenderung wujud dalam sektor utama seperti sektor pertanian dan sektor perikanan. Contohnya cikgu? Contohnya ialah pesawah padi. Yang buat sawah tidak dapat turun ke bendang apabila selesai musim menuai dan terpaksa tunggu hingga musim menanam semula. Ataupun nelayan yang tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan pada musim tengkujuh. Itu contoh pengangguran bermusim. Ada musimnya. Apa lagi? Pekebun yang menguruskan ladang kebun durian. Durian bukan ada setiap tahun. Dia ada bermusim. Bila tak ada musim durian tu, mereka kena mencari pekerjaan lain. Jadi kita lihat, apakah peranan kerajaan untuk menangani masalah pengangguran bermusim ini? Kerajaan boleh memberi insentif kepada pihak perniagaan seperti memberi pengecualian cukai untuk membenarkan pekerja terus bekerja, ataupun memberi skim bantuan dan kebajikan, bantuan kewangan, bantuan input pertanian seperti benih, baja, beri subsidi dan sebagainya. Dari situ kerajaan dapat membantu pekerja-pekerja atau tenaga buruh yang terjejas akibat pengangguran bermusim ini dan bagi menangani masalah pengangguran bermusim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pengangguran teknologi. Bagaimana pengangguran teknologi ini boleh berlaku? Pengangguran teknologi ini berlaku apabila berlakunya kemajuan teknologi. Misalnya terjadi pada sektor pertanian dan perindustrian. Sumber daya manusia yang awalnya digunakan tetapi diganti oleh tenaga mesin ataupun robot. Perkembangan teknologi telah berjaya mencipta alatan yang lebih baik iaitu mesin dan juga robot untuk meningkatkan penghasilan pengeluaran dengan kos pengeluaran yang semakin berkurangan. Contohnya, pekerja yang bekerja sebagai penumbuk padi, tapi setelah ada mesin menuai padi, mereka tidak lagi bekerja untuk menumbuk
padi. Kegunaan robot secara amnya digunakan di kilang-kilang untuk menggantikan tenaga kerja manusia yang memerlukan ketelitian yang tinggi atau mempunyai risiko yang besar dan boleh mengancam keselamatan manusia. Apa lagi contoh pengangguran teknologi ini? Sebelum tu kita tengok dekat lebuh raya. Lebuh raya kita sebelum ini pekerja tol. Okey, kita ada pekerja tol untuk buat pembayaran, tetapi apabila syarikat lebuh raya menukar transaksi daripada ada penjaga tol kepada smart tag dan touch and go, FRID dan sebagainya, maka tenaga buruh tidak lagi diperlukan untuk menjaga kaunter tol. Itu akibat daripada pengangguran teknologi. Jadi pekerja-pekerja tol sebelum ni terpaksa berhenti kerja. Jadi apa peranan kerajaan untuk mengatasi pengangguran teknologi ini daripada terus berleluasa? Jadi kerajaan boleh membenarkan penggunaan mesin canggih dan moden hanya untuk proses tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh sahaja. Kerajaan boleh menguatkuasakan arahan tersebut. Okey, dengan yang susah-susah mesin buat, robot buat. Yang biasa yang boleh dibuat oleh tenaga manusia kita penuhkan dengan tenaga buruh. Maklumat berkaitan peluang pekerjaan juga perlu disebarluaskan supaya penganggur yang dah diberhentikan kerja kerana adanya teknologi canggih menggantikan mereka boleh mengisi kekosongan pekerjaan di tempat yang lain. Jadi dapat mengatasi masalah pengangguran teknologi. Itu nombor 2. Okey, yang pertama tadi dah ingat? Yang kedua tahu? Okey, yang ketiga, pengangguran struktur. Apakah itu pengangguran struktur? Pengangguran struktur yang berlaku ekoran daripada perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Sebilangan buruh akan menganggur kerana tidak mampu mencari pekerjaan di sektor lain. Contohnya sektor pertanian. Dahulu banyak peluang pekerjaan dalam sektor pertanian, tetapi apabila berubah kepada sektor pembinaan dan sektor perindustrian, maka peluang pekerjaan dalam sektor pertanian menjadi kurang kerana banyak kekosongan dalam bidang pembinaan dan perindustrian. Apa yang berlaku? Maka berlakunya mereka yang berada dalam sektor pertanian itu tidak mempunyai kelayakan yang sewajarnya dan kurang kemahiran, faktor usia dan sebagainya. Maka mereka tidak dapat memenuhi kekosongan pekerjaan di dalam sektor pembinaan dan perindustrian. Jadi berlakulah pengangguran struktur. Jadi apa tindakan kerajaan untuk menangani masalah tersebut? Kerajaan perlu membuat perancangan ekonomi sesuai dengan trend perubahan ekonomi dan perniagaan global. Okey, kerajaan juga menyediakan skim latihan dan kerjaya untuk mereka yang terjejas bagi memenuhi kekosongan dalam industri yang diperlukan. Mana kerja yang ada kosong, kita penuhkan. Beri latihan dulu. Memang mereka tidak ada kelayakan, kurang kemahiran kerana mereka tidak biasa dalam bidang tersebut. Jadi apa kerajaan perlu buat? Sediakan latihan. Selepas selesai latihan, mereka dah mendalami apa kemahiran yang diperlukan, mereka boleh terus disalurkan kerjaya ke dalam kerjaya yang ada kekosongan. Jadi dapatlah mengatasi pengangguran struktur. Boleh faham? Okey, kita pergi ke pengangguran seterusnya, iaitu pengangguran kitaran. Okey, pengangguran kitaran berlaku kerana keadaan ekonomi meleset, menyebabkan perniagaan hilang sebahagian pendapatan dan tidak mampu membayar gaji kepada pekerja. Majikan terpaksa mengurangkan bilangan tenaga pekerja. Ini banyak dihadapi zaman COVID sekarang ini kerana berlaku kemelesetan ekonomi.
Apa yang kamu boleh lihat di sekeliling kita? Contohnya, industri perhotelan. Dah ramai customer tak datang check in. Jadi mana nak dapat sumber pendapatan mereka? Okey, penerbangan. Melindo banyak kurangkan dah pekerja dia. Asia, MAS juga dah tak ada. Banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan. Perkilangan, ada kilang yang terpaksa tutup. Jadi pekerja-pekerja kilang tersebut terpaksa diberhentikan, dan banyak lagi kita boleh lihat. Zaman COVID ni kita nampak sangat pengangguran kitaran akibat kemelesetan ekonomi yang berlaku. Jadi apa kerajaan boleh bantu? Kerajaan perlu melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan yang sesuai untuk mengatasi dan mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi yang berlaku. Apa kerajaan buat? Oh, Alhamdulillah, sekarang kerajaan ada buat bantuan prihatin nasional. Mereka yang terjejas, banyak bantuan yang kerajaan salurkan untuk membantu supaya dapat mengatasi masalah pengangguran kitaran dari terus berlaku. Jadi, bolehkah anda faham apa yang kita belajar hari ini? Ya, ada 4 pengangguran. Pengangguran bermusim, pengangguran teknologi, pengangguran struktur dan pengangguran kitaran. Jadi dah tahu? Dah faham? Mari kita uji minda anda dalam segmen pengukuhan. Dalam segmen pengukuhan, kita akan lihat sejauh mana kefahaman anda. Baik. Apakah soalan yang cikgu akan kongsikan dengan anda ni? Ini soalannya. Terangkan pengangguran bermusim dan pengangguran kitaran. Bagaimanakah kerajaan mengatasi kedua-dua jenis pengangguran ini? 6 markah. Jadi macam mana cara anda untuk menjawab soalan ini? Anda mestilah memberikan fakta, huraian, contoh cadangan bernas, bagaimana kerajaan mengatasi tadi tu. Jadi ada 6 markah, ada 3. Jadi dikata pengangguran bermusim dan pengangguran kitaran. Jadi pengangguran bermusim ada 3 poin kat situ, pengangguran kitaran kita bagi juga 3 poin, iaitu fakta, huraian dan cadangan bernas anda tadi tu, bagaimana kerajaan mengatasinya. Okey, baik. Ini cikgu kongsikan teknik menjawab untuk soalan tadi bagi mendapat markah penuh. Okey, kita pergi dulu kepada pengangguran bermusim. Terangkan apa itu pengangguran bermusim? Pengangguran bermusim berlaku apabila seseorang pekerja dalam jangka masa pendek setiap tahun. Bila kamu dah terangkan itu fakta berkenaan pengangguran bermusim, dah dapat 1 markah. Okey, berikan huraian. Apabila pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan lain. Contohnya, nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan pada musim tengkujuh. Di situ ada 2 markah. Sekiranya anda memberi contoh dan juga huraian, di situ 2 markah. Jadi kat situ saja kita dah dapat 3 markah. Okey, tadi soalan dia tanya berikan pendapat bagaimana kerajaan dapat membantu kan? Okey, jadi berikan satu solusi. Solusinya ialah kerajaan bagi mengatasi masalah pengangguran bermusim, kerajaan perlu memberi insentif kepada pihak perniagaan seperti pengecualian cukai untuk membenarkan pekerja terus bekerja, skim bantuan dan kebajikan, bantuan kewangan, subsidi dan sebagainya. Lengkaplah kat situ pengangguran bermusim. Ada 4 markah di situ. Baik, belum habis lagi. Ada satu lagi pengangguran yang perlu kamu huraikan, iaitu pengangguran kitaran. Macam mana nak jawab? Beri dulu fakta. Apa itu pengangguran kitaran? Pengangguran kitaran merupakan satu keadaan ekonomi yang meleset. 1 markah, ada ekonomi meleset di situ, 1 markah, menyebabkan perniagaan terpaksa mengalami kerugian dan terpaksa mengurangkan bilangan tenaga kerja. Dah dapat 1 markah lagi. Tadi fakta apa itu pengangguran kitaran,
berikan huraian apa yang berlaku, perniagaan rugi, terpaksa buang pekerja, dah bagi dah. Okey, sekarang nak bagi contoh pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan yang terakhir dia tanya apa kerajaan perlu buat. Jadi di situ kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran kitaran, kerajaan perlu melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan yang sesuai untuk mengatasi dan mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi. Itu solution yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan. Jadi kat situ ada 7 markah. Kalau anda masukkan lagi contoh bahagian pengangguran kitaran, ada 8 markah. Okey, tetapi markah maksimum yang boleh dapat 6 markah. Biar lebih janji, anda tak rugi. Senang kan untuk mendapat markah? Janji kamu kena faham dulu apa yang nak disoalkan tersebut. Okey, boleh? Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Untuk topik-topik yang lain, sila terus bersama dengan channel Cikgu Fairuzah. Cikgu akan terus berkongsi dengan anda video-video berkenaan perniagaan SPM untuk persediaan anda. Biar putih tulang, jangan putih mata. Berusaha tangga kejayaan. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye.